Didik TV KPM. Okey, huyuh. Okey, sana. Okey. Okey. Aha. Ke depan. Okey. Okey. Syafiqah. Cikgu. Tengah buat apa? Saya tengah bermain kereta kawalan jauh, cikgu. Syafiqah tahu macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Saya tahu main je, cikgu. Nak buat tu macam tak pastilah, cikgu. Okey, Syafiqah. Hari ni untuk hasilkan kereta kawalan jauh sebenarnya ada beberapa proses. Okey. Jadi hari ni cikgu akan terangkan dulu proses yang awal dalam penghasilan kereta kawalan jauh. Proses apakah tu, cikgu? Jom kita sama-sama tunggu. Okey, cikgu. Jom masuk kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM bagi slot tahap 2 bersama saya Syafiqah Farahin Razali atau panggil je Kak Syafiqah. Baiklah, sebentar tadi kan rakan-rakan semua telah melihat profil guru kita pada hari ini. Jom kita perkenalkan beliau, iaitu Cikgu Muhammad Khairul Nashrun Zainuddin daripada SK Putrajaya Presiden 82 Putrajaya. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, Hai Syafiqah. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syafiqah, apa khabar? Saya khabar baik. Cikgu Muhammad Khairul Nashrun, lebih mesra juga disapa Cikgu Nash, ya? Ya, betul. Okey, dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita yang berada bersama kami pada hari ini, iaitu Cikgu Nurziana Yof dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana berada bersama kami. Cikgu sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Okey, Cikgu, hari ini kan kita punya mata pelajaran ialah reka bentuk dan teknologi. Dan kita punya tajuk sebentar tadi pun Cikgu telah nyatakan kepada saya macam mana kita nak buat kereta kawalan jauh, dan kita akan mendalami langkah pertama. Apakah itu, Cikgu? Okey, Syafiqah. Jadi untuk tajuk kali ini iaitu Jom Laka Kereta Kawalan Jauh. Tadi Syafiqah dah menggunakan produk akhir dia, projek akhir je. Betul. Jadi hari ini cikgu akan terangkan terlebih dahulu macam mana Syafiqah nak hasilkan kereta kawalan jauh. Okey, jadi sebelum tu cikgu akan terangkan dulu standard pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Jadi untuk hari ini, cikgu dah sediakan paparan untuk sama-sama Syafiqah dan murid-murid di rumah untuk sama-sama kita lihat. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh 5.2.3 iaitu melakar reka bentuk produk elektromekanikal yang akan dihasilkan, dan yang kedua 5.2.4 iaitu menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Jadi ada dua perkara lah hari ini. Kita akan belajarlah. Okey, baiklah Cikgu. Seterusnya, pada akhir sesi episod ni, murid akan menghasilkan 3 lakaran idea kereta kawalan jauh yang bermaklumat dengan baik dan kemas. Itu yang pertama. Yang kedua, Syafiqah membuat penilaian berdasarkan 4 elemen penting lakaran yang dibina dengan baik, dan akhir sekali yang ketiga menghasilkan 1 lakaran akhir, di mana lakaran akhir ni murid akan gunakan sebagai panduan dan dia punya petunjuk untuk dihasilkan nanti projek-projek ni. Sebab projek-projek yang telah Syafiqah lihat di hadapan Syafiqah ni, dia telah melalui proses-proses yang ini. Baiklah, Cikgu dapat, dan Cikgu telah sebut kita akan buat penilaian di pertengahan nanti. Jadi kita akan pilih dan tengok menilai antara 3 lakaran tersebut, ya? Ya, betul. Kita akan nilailah lakaran tu. Nanti kita sama-sama. Cikgu akan nilai Syafiqah. Tak sabar saya nak melakar pada hari ini. Alright. Yang kedua, sebelum kita teruskan, cikgu akan terangkan terlebih dahulu langkah-langkah penghasilan
produk. Ini projek dan produk ni samalah. Okey. Okey. Jadi ada 8 langkah asas yang perlu murid patuhilah sebelum menghasilkan produk ni lah. Okey. Yang pertama iaitu melakarkan idea. Melakarkan idea. Macam hari inilah kita akan buat. Yang kedua, menilai lakaran. Okey, lakaran yang kedua. Okey, langkah yang ketiga, cuba Syafiqah baca. Apa tu? Membuat lakaran yang ditambah baik. Okey, langkah yang ketiga, membuat lakaran yang ditambah baik. Selepas kita dah buat lakaran tadi tu, ada 3 lakaran, kita akan tambah baik pula lah lakaran tu untuk hasilkan satu lakaran akhir. Langkah yang keempat, apa tu Syafiqah? Menyediakan alatan dan bahan. Menyediakan alatan dan bahan. Okey, jadi kat sini langkah yang keempat dah masuk ke proses yang lain lah. Ya. Bukan untuk hari ini. Hari ini 3 sahaja. Ya, hari ini 3 sahaja, langkah 1, 2 dan 3. Tapi cikgu akan terangkan keseluruhannya kerana supaya murid tahu apa yang akan dilakukan selepas dah siap membuat lakaran yang tambah baik tu. Dia tidaklah terhenti di situ ya? Terhenti di situ. Okey. Ya, langkah yang kelima iaitu membina produk. Bina produk kita akan selepas kita dah sediakan alatan, dah sediakan bahan, dah tahu apa yang kita nak bina tu berdasarkan lakaran tu, kita akan membina produk. Okey. Langkah yang keenam iaitu menguji kefungsian. Yang macam Syafiqah buat tadi tu. Itu macam salah satu proses lah untuk menguji kefungsian. Adakah pemasangan yang Syafiqah buat ataupun murid buat selepas dah buat pembinaan produk tu berfungsi dengan baik, apa yang kita nak. Dia bergerak macam mana, bergerak ke tidak, depan ke, belakang ke. Betul. Okey, menguji kefungsian. Kemudian yang langkah akhir, langkah nombor 7, membuat kemasan. Okey, membuat kemasan ni dia kemaskan balik. Dah siap, dah uji, baru dia buat kemasan. Okey, dan akhir sekali iaitu setiap produk yang dihasilkan dalam reka bentuk dan teknologi, murid-murid perlu membuat pembentangan produk. Di mana di sini murid-murid akan menerangkan, akan menjelaskan apa yang telah mereka hasilkan daripada langkah awal, langkah 1 sampai langkah yang ke-7. Jadi murid akan terangkan. Okey, setakat ni Syafiqah, langkah-langkah dalam proses langkah-langkah penghasilan produk ni. Syafiqah ada soalan? Saya ada soalan cikgu. Okey. Tadi kan cikgu ada sebut tentang penghasilan produk ni dia melibatkan electromechanical. Ya. Jadi apakah komponen elemen electromechanical tu cikgu? Okey, bagus soalan Syafiqah. Okey, sebenarnya sebelum ini murid dah belajar dan mengetahui teori asas mengenai elemen elektromekanikal. Okey. Sebab-sebab kenapa cikgu pilih kereta kawalan jauh sebagai salah satu projek dalam penghasilan kita hari ini ialah kerana dalam kereta kawalan jauh terdapat komponen-komponen yang ada dalam elemen elektromekanikal. Rasa Syafiqah, cikgu nak soal. So sebelum ni cikgu dah soal dah. Okey. Dalam pengetahuan Syafiqah, apa komponen yang terdapat dalam elemen elektromekanikal? Okey, baiklah cikgu. Dari perkataannya sahaja saya boleh dapat melihat elektronik dan mechanical. Tapi bagus. saya rasa ada lagi satu tu cikgu, saya tak pasti. Mungkin rakan-rakan di rumah boleh tolong saya. Ya. Cikgu, diorang dah sebutkan. Ya. Elektrik. Betul ke? Elektrik. Elektrik. Kurang tepat ke? Okey, daripada perkataan elemen elektromekanikal, sebenarnya elektrik tu betul. Betul. Wah. Okey, tahniah Syafiqah. Cikgu bagi Syafiqah 1 bintang. Terima kasih cikgu. Jadi ada 3 elemennya. Ya, betul. Okey, seterusnya. Okey, selepas kita dah tahu, Syafiqah dah terangkan, sebenarnya betul lah apa yang Syafiqah nyatakan tadi, dalam elemen elektromekanikal terdapat 3 komponen. Okey, yang pertama komponen elektrik. Okey, yang kedua komponen elektronik dan yang komponen yang ketiga ialah komponen mekanikal. Jadi sebab itulah kita pilih kereta kawalan jauh sebagai salah satu projek kita lah. Sebenarnya tak semestinya kereta kawalan jauh. Kita boleh buat benda lain. Tetapi dengan syarat perlu ada ketiga-tiga komponen tersebut supaya kita dapat kelaskan projek ini ialah projek yang menggunakan
elemen elektromekanikal untuk berfungsi. Okey. Okey. Ya, cikgu. Okey. Baiklah. Jadi kenapa kita pilih kereta kawalan jauh? Apa yang perlu ada dalam kereta kawalan jauh? Seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, ada tiga komponen. Elektrik. Okey, yang pertama elektrik, yang kedua elektronik dan yang ketiga mekanikal. Betul. Okey, jadi sebelum kita nak hasilkan lakaran, kita perlu Okey. tahu dulu apa yang ada di dalam setiap komponen tu supaya bila kita hasilkan lakaran tu tak adalah terlampau tidak berkenaan. Okey? Okey. Okey, yang pertama yang perlu ada dalam kereta kawalan jauh ialah yang pertama dalam komponen elektrik motor. Motor tu yang membuatkan kereta kawalan jauh tu untuk bergerak. Okey, yang kedua ialah bateri. Bateri ni ialah sumber kuasa elektrik lah Ya. supaya kereta tu boleh bergerak. Ada dua. Dua tu Okey, penting. nanti masa buat lakaran nanti Syafiqah pastikan ada kedua-dua benda ni. Okey, jangan tertinggal ya. Okey. Yang kedua, komponen elektronik yang inilah. Okey, macam mana kita nak gerakkan kereta kawalan jauh tu, kita ada dua benda. Okey, yang pertama iaitu papan litar isyarat penerima. Penerima ni yang kat mana? Dekat kereta ataupun dekat alat kawalan jauh. Okey, yang kedua iaitu papan litar isyarat pemancar. Ni papan litar adalah untuk kita hantar arahan dan kereta terima arahan supaya dia nak bergerak ke depan ke ataupun bergerak ke belakang. Okey, itu yang komponen yang kedua. Itu komponen elektronik. Okey, yang ketiga, komponen mekanikal. Okey, komponen mekanikal. Alright. Komponen mekanikal ni agak rumit sedikit sebab dia ada banyak cara kita boleh kelaskan sebagai mekanikal. Cikgu uji Syafiqah dulu. Sebelum boleh. cikgu ni. Okey, apa komponen mekanikal yang Syafiqah tahu? Mekanikal ya, cikgu. Kalau ikut kereta kawalan jauh kan, cikgu, saya rasa macam gear, cikgu. Okey, gear. Betul. Gear. Yang pertama. Lagi satu, tali sawat. Tali sawat. Betul ke, cikgu? Tapi saya rasa macam tak sesuai untuk kereta kan? Okey, tapi tak apa. Kita boleh cuba juga. Kita akan letakkan lakaran nanti. Selepas ini kita akan tengok sama-sama adakah sesuai ataupun tidak. Okey, dalam komponen mekanikal ada tiga. Bolehlah kita gunakan ada tiga benda lah. Iaitu yang pertama. Okey, sebenarnya dah ada dah jawapan kat sini. Oh, dah ada. Saya tak tengok tau, cikgu. Okey, bagus. Okey, yang pertama ialah gear. Okey, gear lah kita boleh letakkan. Dalam lakaran nanti kita akan cuba letak gear. Okey, adakah sesuai ataupun tidak. Okey, yang kedua ialah gegancu dan rantai. Okey, selalu tengok gegancu dan rantai ni kat mana? Dekat basikal. Baguslah, Syafiqah ni bijaklah. Okey, gegancu dan rantai ni selalu kita lihat di basikal, motosikal dan sebagainya. Dan akhir sekali komponen mekanikal yang kita boleh cuba letak dalam kereta kawalan jauh ialah takal dan tali sawat. Okey, takal dan tali sawat ni. Ya, cikgu. Dekat mana? Selalu kita boleh lihat. Takal dan tali sawat. Mungkin murid-murid di rumah boleh bantu Kak Syafiqah. Kak Syafiqah pun tengah fikir ni ya, cikgu. Apa ya, cikgu? Kalau saya teka boleh tak, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Adakah di kapal terbang, cikgu? Kapal terbang takal dan tali sawat. Bukan Cuba lagi. Cuba lagi. Alamak, cikgu pada roda. Selalu ada ni, cikgu bagi clue sikit. Ya. Kenderaan yang guna ni selalunya ada dekat Genting Highland ataupun ada dekat Langkawi. Kabel. Kereta kabel. Yang itu ya, cikgu menggunakan tali sawat. Okey. Kita berkonsep yang sama lah. Betul, boleh nampak dari luar. Ya, itu tak. Okey, cikgu, saya pasti murid-murid di rumah pun banyak lagi yang mereka mahu belajar dan hari ini kita fokus kepada membuat lakaran ya, cikgu. Ya, betul. Penilaian dan juga membuat lakaran akhir daripada keseluruhannya. Jadi sehingga itu kita pastikan anda tontoni kita lepas ini dan kita akan berehat ya, cikgu. Ya. Dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.